Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam takzim daripada Akademi Pengajian Bahasa. Kita bersama dengan anda bersiaran langsung daripada kampus Shah Alam, bersama-sama dengan saya yang amat saya muliakan, yang berbahagia, Prof. Dr. Haji Ahmad Mazli Muhammad, iaitu dekan kita untuk APB. Di sebelah beliau berbaju hijau, Dr. Saimah, yang amat saya muliakan, iaitu Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik. Assalamualaikum. Dan akhir sekali, last but not least, Prof. Madya Dr. Hanif, iaitu Timbalan Dekan Penyelidikan Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni untuk APB. Assalamualaikum. Tujuan kita mengadakan sesi FB Live ini sebenarnya adalah untuk merapatkan saf antara pengurusan eksekutif APB dan juga para pelajar serta family, keluarga. Sebelum saya terlupa juga, nama saya Airil Haimi. Saya Timbalan Dekan untuk Hal Ehwal Pelajar. Di petang ini, antara topik-topik yang kita akan utarakan ialah tentang keadaan semasa, iaitu pengajian ODL ataupun Open and Distance Learning inilah. Jadi kita akan berbincang pada masa yang sama. Jika anda ada apa-apa sahaja soalan yang ingin diutarakan, sila type, sila bertanya. Tidak ada soalan yang sensitif atau susah atau untuk kami jawab, kerana kami di sini untuk membantu. Dan kita akan rekodkan ini dan kita akan simpan di FB media rasmi APB ini sebagai rekod untuk anda dan juga ibu bapa serta penjaga anda yang kami hormati. Okey, kita mulakan sedikit tentang apa yang sedang berlaku, keadaan semasa untuk ODL ini ataupun Open and Distance Learning ini. Saya menjemput yang amat berbahagia Prof. Dr. Haji Ahmad Mazli untuk bercerita sedikit sebanyaklah tentang apa sebenarnya ODL ini dan kenapa para pelajar harus bersedia untuk keadaan ODL kalau katalah dia berpanjangan untuk sepenuh semester ini. Okay. Dijemput Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Airil, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar. Yang saya hormati ibu-ibu, bapa-bapa, kepada pelajar-pelajar LG dan juga pelajar-pelajar LG sekalian, yang seramai 350 pelajar baru. Jadi kita belum lagi ada peluang untuk bertemu bersemuka oleh kerana pandemik COVID ini tidak membenarkan pelajar untuk masuk ke kampus. Kita faham keadaannya. Jadi untuk itu hari ini kita mengambil inisiatif untuk bertemu dengan ibu-ibu, bapa-bapa dan juga pelajar juga yang telah kita jumpa online pada PDS yang lepas, hari Isnin lepas. Jadi sedikit latar belakanglah untuk apa yang berlaku sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai ibu dan ayah pelajar, saya rasa sedia maklumlah bahawa 18 Mac merupakan tarikh keramat kita yang mengubah kehidupan kita. Kemungkinan besar akan berterusan sebab kita tidak tahu penghujungnya, hanya Allah saja yang tahu. Tarikh keramat itu 18 Mac merupakan satu titik tolak di mana pelajar kita mengubah cara hidup. Tidak juga melibatkan pelajar, malah pensyarah-pensyarah, pentadbir-pentadbir akademik, kami semua, cara hidup kami berubah daripada 18 Mac. Kami duduk di rumah, tetapi bukan duduk di rumah goyang kaki. Kami sebenarnya dalam bilik tidur, di ruang tengah rumah, di dapur, selitkan, bawa komputer, di situlah kami bekerja sebenarnya. Dan kami juga seperti juga pelajar-pelajar, kami menghadapi cabaran oleh kerana kami juga manusia, pelajar juga manusia. Dan di kalangan pensyarah juga ada yang pensyarah muda, yang mempunyai bayi kecil,
yang mempunyai anak-anak yang sedang bersekolah rendah dan yang pergi ke tadika dan sebagainya. Jadi itu adalah satu situasi di mana kita semua kena membuat keputusan yang amat penting bagaimana kita menjadi seorang pensyarah daripada rumah. Di samping itu menjadi seorang ibu kepada anak-anak yang memerlukan, iaitu di rumah juga. Dan juga pelajar-pelajar kita terpaksa duduk di rumah dan mendapat pendidikan dari rumah. Jadi di situlah kita nampak titik tolaknya, kita nampak concern dalam bahasa Inggerisnya, our concerns. Bagaimana pelajar hidup sebagai seorang pelajar tetapi duduk di rumah. Kami pensyarah pun sebagai seorang pensyarah tetapi duduk di rumah. Daripada titik tolak di situlah sebagai kami ni, sebagai dekan, timbalan-timbalan dekan, kami pun amat menggunakan perkataan sangat tercabar oleh keadaan tersebut, dan kami membuat usaha yang sebaik mungkin bersama pengurusan atasan UiTM untuk sama-sama memberi satu jalan, satu kaedah untuk semua pelajar supaya mereka tidak berhenti daripada mendapat ilmu. Itu yang pastinya. Sebabnya asalnya ada juga ura-ura supaya universiti ini dicutikan satu semester. Tetapi oleh kerana memandangkan COVID ini menyerang satu dunia, universiti satu dunia. Kalau kita bayangkan universiti satu dunia berhenti untuk satu semester, apa akan jadi? Itu akan menyebabkan masalah yang lagi besar. Sebabnya kesannya seperti seolah domino effect dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau kita tangguhkan, semester depan akan ada pelajar baru pula masuk. Jadi ia akan menyebabkan masalah dari segi infrastruktur, dari segi kolej pelajar, dari segi kelas, dari segi tenaga pengajar, dari ramailah macam-macam. Dan kalau kita lihat rentetan daripada semester lepas ke semester ini pun kita tidak boleh membenarkan pelajar masuk lagi. Bayangkan sekiranya kita tangguh lagi, banyak tu dia punya domino effect tersebut. Jadi ini bukanlah kita cuma mampu merancang, tetapi Allah yang menentukan. Jadi untuk sebagai satu senario apa yang berlaku, apa yang kami hadapi sebagai pentadbir akademik, memang mencabar sekali, dan kami pun sama-sama sebenarnya mempunyai empati terhadap pelajar-pelajar yang kurang bernasib baik. Tidak semua pelajar yang senasib seperti pensyarah, seperti tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai rumah yang selesa contohnya, yang mempunyai banyak bilik-bilik ataupun ruang-ruang dan juga konektiviti internet, agar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan mudah mendapat ilmu daripada pengajaran dan pembelajaran secara ODL, iaitu Open dan Distance Learning, Open and Distance Learning. Jadi anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, on the positive side, alhamdulillah, sebelum ini semester lepas, sebelum menjejakkan kaki ke dalam UiTM, mereka telah melalui ini, mungkin sebagai seorang pelajar STPM, mungkin sebagai seorang pelajar STAM, mungkin sebagai seorang pelajar asasi, sama ada sains ataupun undang-undang ataupun TESOL ataupun engineering, Jadi mereka fortunately telah mengalami proses dan juga dynamics
pengajaran dan pembelajaran dalam mod ODL. Jadi mana kata semester ini sebagai pelajar baharu di APB, tetapi mereka telah mengalami pengajaran dan pembelajaran secara ODL di tempat masing-masing. Jadi itulah sebagai pembukanya, ya, Dr. Hairil. Okey, terima kasih yang berbahagia dekan kita. Ya, itulah dia konteks ODL ini. Kita pasti, ya, macam seperti kata Prof. Dr. Mazli tadi, kalau kita hentikan, kita suruh pelajar jangan belajar sebagai satu semester, untuk satu semester, itu satu cabaran yang mungkin tak dapat kita tanggung, kerana kita mahu pengajian diteruskan. Maka dalam keadaan semasa yang begitu kritikal ini, ya, saya gunakan perkataan tragedi lah, ini sebenarnya satu tragedi kemanusiaan. Kita teruskan juga pengajian secara ODL, tetapi itu tidak bermaksud kita tidak menjaga kebajikan. Kita tidak menjaga kebajikan pelajar, ya, kita melupakan kebajikan pensyarah juga, tapi semuanya kita jaga. Kerana ingatlah, kita jaga sama-sama kita, kan. Satu lagi perkara yang selalu menjadi kegusaran, merisaukan ibu bapa khasnya, penjaga khasnya, adalah tentang bagaimana ODL ini atau pengajian secara e-learning ini atau atas talian ini dia mengganggu kemajuan pengajian. Contohnya antara soalan yang ibu bapa tanya, mungkin tertanya-tanya, bolehkah anak saya dapat A? Ya, semester ini dia boleh ke? Dia layak ke? Boleh ke dia lulus? Ya, sebabnya internet ni pun tak berapa bagus di rumah. Ya, testnya, assessment dia tu dibuat macam mana rupanya. Jadi ini persoalan-persoalan yang saya rasa orang pakarnya boleh menjawab, dan itu saya jemput yang berbahagia, yang berusaha, Dr. Sain dari Timbalan Dekan Akademik kami. Dipersilakan, Dr. Terima kasih Dr. Hairil. Dari segi pembelajaran, kalau kita tengok dari segi pembelajaran, untuk penilaian pelajar, kerana penilaian pelajar ni kita dah selarikan dengan masuk ODL. Pensyarah pun telah melihat bagi setiap penilaian sama ada penilaian ni boleh dijalankan tidak dari segi ODL. Sekiranya semasa face to face, metodnya adalah lain. Jadi semasa ODL, pensyarah telah mengubah suai supaya ianya bersesuaian. Jadi pensyarah ada menggunakan Google Meet, ada menggunakan YouFuture, pelbagai platform telah digunakan supaya pelajar dapat menjalankan penilaian. Dari segi sama ada pelajar boleh mendapat A atau tidak, usaha pelajar juga perlu ada. Kerana pelajar semasa pembelajaran ODL, pelajar berada di rumah, tetapi dari segi assignment, dari segi penilaian masih lagi dijalankan mengikut ketetapan yang telah diletakkan dalam silibus masing-masing. Jadi saya rasa dari segi penilaian sama ada dapat A atau tidak itu bergantung kepada pelajar. Kita tidak bolehlah membelikan platform supaya kita tak boleh belajar. Sekiranya ada masalah, pelajar boleh maklumkan pada pensyarah. Contohnya sekiranya pelajar tidak dapat menghantar assignment because of internet, masalah internet, pelajar boleh hubungi pelajar. Kita juga memberitahu kepada pensyarah bahawa pelajar mungkin ada masalah internet. Jadi kita harus memahami dalam keadaan ODL sekarang. So, jadi sekiranya ada masalah, bolehlah hubungi pensyarah masing-masing. Jadi pensyarah masing-masing itu adalah contact point yang kita boleh hubungi. Kalau katalah sukar untuk ibu bapa atau penjaga menghubungi pensyarah, bagaimana pula? Untuk hubungi pensyarah, saya rasa buat masa sekarang ni pensyarah untuk masuk ODL ni, setiap pensyarah memang memberikan sama ada nombor telefon masing-masing. Setiap pensyarah juga mempunyai grup WhatsApp dengan pelajar. Okey, buat masa sekarang ni saya rasa setiap pensyarah memang ada that system di mana pensyarah berada dalam WhatsApp group ataupun Telegram
bersama dengan pelajar. So daripada situ pelajar boleh hubungi pensyarah atau parents juga boleh menghubungi pensyarah sekiranya ada masalah, ataupun menghubungi penolong pendaftar akademik. Okay. Terima kasih Yang Berusaha Doktor. Seperti yang kita tahu dalam dunia sekarang ni, sebenarnya kita ni santai-santai saja. Jadi dijemput beberapa para pelajar, penjaga sekalian, dia jemputlah sambil-sambil minum-minum, makan-makan dengan kami. Sebenarnya dia taklah berapa formal. Bunyinya agak formal, topiknya agak formal, tapi tak apa, kita gerakkan dulu soalan kat atas tadi. Dia cakap ada soalan kat atas tadi. First question. Okey, boleh. Nanti kita akan kembali kepada itulah, kemungkinan tengah SEM itulah. Saya pergi dulu kepada PM Dr. Hanif. Salah satu saya rasa tonggak kejayaan ataupun flagship untuk APB ni, Akademi Pengajian Bahasa ni, adalah kita memang menekankan sangat-sangat pembangunan pelajar yang melangkaui atau melebihi akademik saja. Jadi kita dapat contohnya kita hantar pelajar untuk bekerja, merasai perasaan bekerja di Jepun, di negara-negara luar, di Indonesia contohnya, dan negara-negara lain lagi lah, di China. Tetapi dengan keadaan semasa COVID-19 ini, kita lihat ya, pandemik global ini, bukan hanya di Malaysia, global dia mengganggu daripada konsep itu. Jadi macam mana kita nak pastikan daripada pengamatan doktor lah, macam mana kita nak pastikan supaya pelajar-pelajar kita selain daripada mendapat akademik yang bagus ini, dia boleh juga kita, walaupun secara virtual, secara maya, macam mana kita nak tolong dia supaya dia boleh menjadi seorang global citizen ataupun warga negara global dalam keadaan kekangan ni yang kita tertahan ni. Apakah inisiatif yang diambil oleh pihak PJIMA, Pendidikan Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni? Silakan. Ya, Doktor. Terima kasih. Terima kasih Dr. Airil, Prof, Dr. Naimah. Okey, untuk actually semasa ODL ni, kalau pada pendapat saya lah, lebih banyak peluang untuk pelajar terbang ke luar negara dan pergi berjalan-jalan bertemu masyarakat dan pergi jalan-jalan bertemu industri lebih mudah daripada sebelumnya. Contohnya kita masih menerima pelajar, cuma kita tak ada menerima pelajar sama program, tapi kita ada exchange student dan dia datang tempat kita melalui ODL. Secara online dia datang juga, dan secara apa dia? Maya. Okey, dan pelajar-pelajar kita pun sentiasa ada program yang dia boleh sertai program-program berbentuk luar negara, tetapi semua secara maya juga. Okey, dan juga itu adalah untuk luar negara, untuk pelajar kita pergi ke luar negara, dan untuk pelajar luar negara datang ke sini. Saya rasa sekarang dengan adanya ODL ni lebih mudah sebenarnya. Tak ada visa, tak payah tiket kapal terbang. Okay, murah lagi. Okay. Cuma saya tahu setengah-setengah pelajar dia rasa terkilan. Pada awalnya dia rasa terkilan sebab dia cakap dia tak boleh ambil gambar kat social media untuk tunjuk kat Instagram yang dia melawat ke tempat-tempat the travelling places, dia tak ambil gambar. Tetapi sebenarnya dari aspek lain lebih mudah untuk pelajar terbang dari satu universiti ke universiti lain. Alright, itu tentang pembelajaran. Dan even kalau ada program-program yang dengan masyarakat pun, banyak program telah dilakukan melalui maya juga. Dan ia adalah lebih senang, kita tak perlu menyewa bas, dan tak perlu tunggu bas. So I think lebih senang. Ada banyak, mungkin ada banyak disadvantage dia, tetapi yang senang pun memang mudah untuk dibuat secara maya juga. Untuk tambahan, semester ni kita ada pelajar daripada Universiti Ahmad Dahlan di Indonesia. Mereka juga belajar secara maya. 5 pelajar. Ada 5 pelajar. 5. Bagaimana pula komen? Ini saya nakal sikit. Bagaimana komen orang kata tak real lah doktor, apa online ni, bukannya saya pun off je video, bukannya nampak saya. Macam mana pengalaman ni kita ada makna, nak bagi dia ada meaning kan, bagi dia real. Macam mana? Ada tak? Nak bagi dia real, saya rasa yang dia sembunyi-sembunyi tunjuk muka yang gambar tu, itu adalah bila kelas. Bila kelas. Tetapi saya rasa bila
yang social gathering antara universiti, dia menghadiri kursus yang berbentuk bersosial secara online. Saya tak rasa dia sembunyi di belakang gambar dia. Saya rasa dia betul-betul berada di situ. Cuma saya tahu ada pelajar mungkin yang itu adalah kelas tu dia punya muka dia. Oh gitu kan. Terima kasih. Kita teruskan cerita kita petang ini. Terima kasih jika anda baru bersiaran dengan kami. Kami bersiaran langsung dari kampus Shah Alam, Akademi Pengajian Bahasa bersama yang berbahagia dekan, yang berusaha di Badan Dekan Akademik, Badan Dekan Penyelidikan dan Akademi Masyarakat dan Alumni, dan juga saya di Badan Dekan HEP, Hal Ehwal Pelajar. Inisiatif ini kami ambil khasnya untuk pelajar semester 1. Tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, di mana-mana saja anda sekarang, jika anda ada soalan anda yang kami muliakan, sila bertanya, sila komen. Contohnya tadi saya nampak ada soalan bertanya tentang kalau ada masalah, siapa boleh dihubungi? Masalah bagaimana? Ya, bagi tahu, jadi kita cubalah bagi pandangan. Kalau kami pun tak ada jawapan, mungkin kami boleh simpan dulu dan kami akan jawab di page ini. Apa-apa saja soalan, apa-apa saja komen, kegusaran, kegelisahan, risau hati, bagi tahulah kepada kami dan kita akan bantu. Ya, kita akan cuba bantu kerana anak-anak LG ini, LG atau Akademi Pengajian Bahasa ini anak-anak kami juga semuanya. Okay. Saya bagi sedikit konteks juga ya. Para pelajar telah bertemu dengan ketua-ketua pusat pengajian masing-masing. Mereka sudah pun diberi taklimat tentang kod khusus dan ijazah sarjana muda mereka. Pihak akademik HEA pentadbiran APB juga telah memberi informasi segala macam proses akademik ya, pendaftaran kursus, proses pengajaran, pembelajaran, semuanya sudah kita beritahu. Dan kebetulan juga seperti kata yang berbahagia dekan tadi, pada hari Isnin kita telah jalankan program PDS ya, Destiny Siswa, pemantapan Destiny Siswa secara online juga, elektronik, EPDS. Dan kita tahu daripada pagi sampai petang mereka ni bersama kita, anak-anak LG yang semester 1 ini. Tadi dari satu soalan saya rasa ya, satu kegusaran juga untuk ibu bapa adalah tentang jaminan kualiti akademik. Jadi untuk ini saya rasa saya mohon pendapat daripada yang berbahagia dekan ya, Prof Dr. Apakah yang dilakukan kalau kita di APB ini sendiri untuk menjamin kualiti itu terjaga dan sepanjang ODL ini, kalau untuk satu semester atau mungkin sebulan ke apa yang kita lakukan secara aktif untuk memastikan kualiti akademik pelajar kita ini terjaga. Mohon pendapat yang berbahagia dekan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hairil. Satu soalan yang sangat baik yang saya rasa ayah-ayah, ibu-ibu sangat apa orang kata very concerned about ya dalam bahasa Inggerisnya, dan menjaga kualiti. Kalau sebelum ini kita semua mengajar face to face, bersemuka, kali ini kita tidak nampak pelajar kita terlalu ramai, tak muatkan dalam satu skrin itu. Kadang-kadang kita tak nampak rupa bentuk pelajar itu, dan juga hati budi dan juga body language. Kerana kami ni pensyarah, apabila kami mengajar, kami melihat body language itu dari segi sama ada pelajar itu faham ataupun tidak. Jadi di situ kami mengambil inisiatif untuk memberi keterangan di dalam berbagai-bagai cara untuk memastikan pelajar faham. Jadi bagaimana kita dalam ODL ni kita memastikan kualiti? Alhamdulillah, insya-Allah ya tuan-tuan dan puan-puan, tidak perlu gusar kerana yang pertama sekali kita telah membuat satu garis panduan ataupun polisi yang memastikan bahawa pengajaran dan pembelajaran secara ODL itu dijalankan dengan sempurna. Bagaimana? Jadi satu usaha yang komprehensif daripada bahagian hal ehwal pelajar, hal ehwal akademik ya di Kompleks Chancellery memainkan peranan yang penting bersama semua 26 fakulti ni, termasuklah Akademi Pengajian Bahasa, dan juga termasuk 13 kampus yang berada di satu Malaysia ni. Jadi UiTM ni sebenarnya adalah satu universiti yang amat unik, dan apabila terjadinya sesuatu
the challenge, the challenge is very big because of our volume, our size. Jadi alhamdulillah kita mempunyai satu tim yang sangat mantap di bahagian hal ehwal akademik di Chancellery, berserta dengan timbalan-timbalan akademik dan juga dekan memainkan peranan penting. Jadi kami di setiap fakulti ini melihat kepada apa keperluan kita. Sebabnya kalau di fakulti pergigian, keperluan dia berbeza. Fakulti perubatan, keperluannya berbeza. Jadi di Akademi Pengajaran Bahasa ini apa keperluan, itu yang penting sekali untuk menjaga kualiti kita. Jadi dari situlah kita bangunkan polisi dan juga garis panduan untuk mengajar secara ODL. Sebagai contoh, ya, bagaimana kita nak pastikan bahawa anak-anak kita ni, pelajar-pelajar LG ini turut serta di dalam kelas-kelas ODL. Jadi kami buatkan satu Google Form. Kami belajar software daripada software Google Classroom dan sebagainya. Semua ada ciri-ciri Google Form yang boleh merakamkan kedatangan pelajar. Itu yang paling penting, nombor satu. Ya. Nombor dua, kita juga membuat satu Google Form juga yang memastikan keterlibatan pelajar ataupun engagement pelajar di dalam kelas. Jadi apa yang kita buat ialah setiap kali kelas tamat, kita akan memberi borang itu melalui Google Form, dan di antara soalan-soalan yang kita adakan di dalam itu adalah adakah kelas itu efektif diajar ataupun tidak. Ya, contoh kedua, adakah pensyarah membuat satu engagement yang efektif dalam memastikan bahawa ilmu itu telah diberi daripada pensyarah dan juga kepada pelajar. Dan soalan ketiga, adakah aktiviti-aktiviti yang diberikan melalui ODL itu mampu membangunkan apa dalam bahasa Inggerisnya curate knowledge bersama di antara pensyarah dan juga pelajar, dan daripada kefahaman mereka dan mereka membangun ilmu ataupun knowledge tersebut. Jadi itu adalah di antara usaha-usaha Akademi Pengajaran Bahasa ataupun UiTM keseluruhannya, memastikan bahawa kualiti pengajaran dan pembelajaran itu sentiasa pada tahap yang atas. Itu satunya. Yang keduanya, yang mungkin ibu-ibu dan ayah-ayah di rumah tidak nampak, kami sebenarnya bertungkus lumus, sama ada yang umur 50-an, yang 40-an, yang nak masuk pencen, yang baru masuk kerja. Kami semua sama-sama belajar macam mana nak buat open and distance learning melalui platform-platform Google Classroom, Webex, Woof dan sebagainya. Jadi istilahnya beginilah. Bila COVID datang pada 18 Mac tarikh keramat tersebut, dalam bahasa Inggerisnya, every single person in this entire world was pushed into the deep end of the pool. Dan semuanya harus berenang, terapung. Dan kami tidak terkecuali daripada itu. Dan saya sendiri pun, umur saya dah hampir 60 tahun, walaupun nampak muda, tambah pula nampak muda kat situ, Tetapi itulah hakikatnya, Dalam bahasa Inggerisnya, minta maaf, perumpamaan ataupun peribahasa yang digunakan dalam bahasa Inggeris yang menggunakan anjing, anjing, tetapi itulah dia bahasanya. You can always teach an old dog new tricks. Maksudnya, tak kiralah setua mana, tak kiralah semuda mana, apabila kita nak
berjaya dalam sesuatu itu, kita mampu belajar. Dan untuk itulah adalah untuk mengekalkan kualiti itu, saya rasa eloklah roh tersebut terdapat di dalam setiap pensyarah dan setiap pelajar. Dia tak boleh one way. Kalau pensyarah saja yang rohnya begitu, student tidak ada roh itu, maka ilmunya itu tidak dipindah dengan efektifnya. Ya. Jadi makna kata kita mesti sama-sama bekerjasama. Ya, bekerjasama di dalam memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran di universiti ini di tahap yang baik. Dan untuk itu saya sangat suka untuk berkongsi daripada apa yang kita alami semester lepas. Keputusan peperiksaan, Alhamdulillah tidak ada yang orang kata fail, tidak ada yang gagal sangat-sangat. Sebab apa? Usaha kita mengekalkan kualiti dan cara kita mengajar, ya, dan cara pelajar belajar adalah sangat fleksibel. Di mana ya, keadaan di rumah, keadaan kami di rumah juga yang boleh kompromi. Jadi kita tidak kata seperti seolah-olah di dalam kelas awak mesti buat ini dalam masa 1 jam contohnya, dan habiskan ini pukul 5, nanti semua kena hantar. Jadi tidak begitu. Jadi kita di dalam garis panduan kita pastikan bahawa pelajar-pelajar itu mendapat satu jangka masa yang amat selesa untuk mereka menyiapkan kerja-kerja ataupun assignment ya, yang telah diberikan oleh pensyarah. Dan saya ingin juga memberitahu di sini, iaitu satu lagi usaha kita memastikan bahawa kualiti itu mantap, ialah kita melaksanakan ODL ini di dalam 2 bentuk, iaitu synchronous dan asynchronous. Maksudnya mudah saja. Synchronous itu seolah-olah semua pelajar di situasi di mana semua pelajar itu hadir di dalam satu sesi online dan mereka semua berhadapan dengan pensyarah. Asynchronous pula adalah satu situasi di mana sekiranya ada pelajar yang menghadapi masalah connectivity dengan wifi-nya dan tidak dapat hadir di dalam kelas. Jadi asynchronous itu seolah-olah macam satu appointment khas bersama pensyarah pada waktu lain. Ya. Dan di waktu appointment itu pensyarah akan memberi bahan-bahan dan juga sedikit perbincangan tentang apa yang berlaku di dalam kelas synchronous. Ya. Jadi itulah kaedahnya supaya kita memastikan bahawa tiada pelajar ketinggalan. Oleh kerana itu, keputusan peperiksaan kita untuk semester lepas amat menggalakkan, kerana pensyarah dan pelajar bekerjasama dalam memastikan bahawa setiap assignment ataupun kerja kursus yang diberi disiapkan pada waktu yang baik. Jadi kepada kami pentadbir akademik pensyarah, kita juga pelan-pelan juga belajar bagaimana membuat keadaan menjadi bertambah baik. Seperti saya kata tadi, we are all pushed into this situation, suddenly. Dia tak ada sign, tak ada tidak ada perhatian kata okey, dalam masa sebulan anda semua akan menghadapi ODL. Tidak ada. Ya. Jadi kita terus masuk ODL secara mengejut. Jadi kami pun belajar sedikit demi sedikit. Ya. InsyaAllah kali di semester kedua ni kita telah belajar dalam satu semester lepas, dan insyaAllah kualiti kita akan
kita akan pastikan bahawa kita jaga kualiti dengan lebih baik lagi. Baik. Okey, terima kasih yang berbagi dekat. Saya boleh pick up sedikit saja. Apabila isu ini, salah satu isu yang menjadi kegusaran, saya rasa ada juga persoalan bukan hanya untuk UiTM tetapi semua IPT di IPTA dan IPTS. Ada pendapat mengatakan, Prof, yang berbagi Prof, ada pendapat mengatakan yang kalau online ini sebenarnya dia ada kena-mengena. Kalau online ini, contohnya kalau iuran pengajian bahasa tu katalah RM500. Jadi kalau online ini ibu bapa minta, kalau online ni dia tak real, dia tak betul pun. Jadi kurangkanlah daripada RM500 tu, bagilah diskaun mungkin jadi 100. Itu yang apa nama ni menjadi kerisauan lah kan. Dan kita faham apa nama ni kekangan, masalah keuangan dan lain-lain. Dapat Prof. Jadi dia adakah setara sama? Pada saya sendiri faham konsep dia, penyampaian dia yang lain. Tetapi macam mana tentang argument macam tu? Dia ada yang fight minta iuran tu dikurangkan dan lain-lain. Dapat Prof sebagai seorang ahli pengurusan. Terima kasih Prof. Ya, pada saya iuran untuk saya bercakap atas dasar fakulti inilah, mana kata fakulti Akademi Pengajian Bahasa yang kita sekarang ni berada lah. Jadi kalau kita bandingkan, saya buat perbandingan dahulu lah ya. Sekiranya perbandingan dengan program-program ataupun fakulti yang menggunakan peralatan yang canggih ataupun mereka membayar yuran-yuran yang lebih tinggi, contohnya dentistry, contohnya perubatan dan sebagainya. Tetapi on our side, Akademi Pengajian Bahasa merupakan satu akademi yang tidak menggunakan peralatan yang mahal-mahal. Kami cuma memberi ilmu dan juga latihan kemahiran sebab kita lebih kepada berbahasa. Kita menggunakan seluruh badan kita sebenarnya untuk menyampaikan ilmu dan pelajar untuk mendapatkan ilmu. Jadi pada itulah ya soalannya Dr. Airil. Saya rasa untuk kadar yang kita kenakan sekarang ini berbaluilah dengan apa yang kita beri walaupun dia dalam ODL. Tetapi ingin saya nyatakan di sini bahawa ya, kami pensyarah dan juga pentadbir akademik, saya rasa kami memberi kelebihan lagi, keistimewaan lagi kepada para pelajar di dalam mod ODL berbanding kepada face to face, bersemuka ya. Sebabnya begini, pensyarah sekarang ini sudah pandai membuat konten-konten yang menarik untuk tatapan pembelajaran pelajar. Kalau dulu face to face ya, caranya begini. Pelajar masuk kelas, pensyarah cuma beri guideline apa yang sepatutnya. Selepas kelas, pelajar akan memasuki perpustakaan. Pelajar akan masuk bilik perbincangan bersama kawan-kawan mereka. Dan mereka lah yang berusaha untuk mendapatkan bahan pembelajaran. Tetapi dengan ODL, saya kaitkan juga dengan kualiti tadi. Pensyarah amat mementingkan kualiti. Dengan itu mereka menyediakan berbagai-bagai bahan dan diletakkan di dalam platform-platform di mana pelajar, contohnya UFuture, contohnya Classroom, Google Classroom, di mana pelajar-pelajar boleh berulang kali pergi melihat kepada rujukan tersebut dan membacanya berkali-kali tanpa had, tanpa ada limitations. Jadi pada pendapat saya Dr. Airi, pada saya apa yang mereka bayar untuk face to face dan apa juga yuran pembelajaran yang mereka bayar untuk ODL, saya rasa sepatutnya kita charge lebih lagi. Ya. Bukan kurang, tetapi charge lebih lagi. Ya. Tapi oleh kerana kita
orang kata kita punya tujuan sebagai pensyarah itu untuk memberi ilmu kepada pelajar kita, dan juga UiTM ini adalah tujuan sangat-sangat special, ya. Kami ni memang agent of change kepada masyarakat kita. Jadi untuk kita tak pernah memikirkan bahawa kita nak charge lebih. Prihatin, tetap Ya, kita prihatin. kita tetap prihatin. Terima kasih yang berbagi Prof. Dr. Irene, kalau saya boleh sambung Sila. sikit, daripada apa yang Prof cakap tadi, sama ada face to face ataupun ODL, dari segi pembelajaran dan pengajaran, pensyarah masih lagi mengikut scheme of work. Maknanya weekly schedule adalah sama, face to face dan juga ODL adalah sama, cuma kita ubah daripada face to face, kita terpaksa ubah kepada ODL style. So kita akan pergilah sama ada menggunakan Google Meet, kita nak guna Teams, Webex, instead of using the face to face. Tapi dari segi isi, the content masih lagi sama, face to face. Bukanlah caca marmah. Oh tak, kita Ya. 14 minggu Tetap sama. tetap sama. Pensyarah sumber harus mengeluarkan scheme of work untuk 14 minggu sebagai panduan kepada pensyarah. Jadi daripada 14 minggu tu mestilah sama-sama jugalah dengan pensyarah yang lain. Okey. Jadi bukan hanyalah ikut suka-suka, dan itu menjadi banyak persoalan tu, sebab kita tahu saya pula orang yang duduk di Twitter, saya tengok macam-macam orang muda komplain dan lain-lain. Tapi saya juga perasan kalau di Facebook pula, antara benda yang ibu bapa selalu tanya penjaga ni, kita fokus kepada ibu bapa penjaga ya, doktor. Yang berusaha doktor, apa komen pula macam anak aku ni tengok video pagi sampai petang 8 sampai 4 ni tengok apa Netflix ke apa ni, tapi tak handsome pula pelakonnya. Kan Pelakon pula apa sikit je. Itu macam itu je. Lakonnya nak pencen. Umur 60. Habis data ni, apa ni anak kita hari minta data mengamuk. Jadi bila anak mengamuk, mak bapak join mengamuk. Ini semua marah. Jadi marah. Tapi kita faham. Jadi saya ambil, kita berterima kasih pihak kerajaan memberikan dia 1 GB. Itu inisiatif yang baik je lah. Orang tanya kenapa bukan 10, saya kata kenapa dia bagi free. Dia bagi pun, ya kita bersyukur. Janganlah kita kata kan, jangan kita tengok yang negatif, kita ambil yang positif. Itu satu permulaan. Tetapi apa komen doktor macam itu? Sebab itu saya rasa kena bagi tahu, sinkronis tak sinkronis, biar ibu bapa betul-betul faham kenapa. Adakah maksudnya kita paksa ODL itu, online learning tu, you duduk depan tu tengok macam tengok wayang. Dia apa sebenarnya, dan macam mana caranya kita di pihak APB pula membantu supaya tak adalah macam kita pun bersiaran langsung 8 jam sehari yang kita pun tak sanggup sebenarnya. apa pendapat doktor, sila yang bersama doktor. Semasa program Education 5.0 minggu lepas, saya pun dah share dengan pelajar sebenarnya. Saya dah maklumkan pada pelajar yang you all semua dah ada timetable. Okay, you dah ada classes, hari ni mungkin ada 4 jam, hari ni mungkin you ada 6 jam. Semasa belajar, sama juga face to face, you kena tumpukan pada classes. Maknanya timetable ni tunjuklah pada parents, masa ni pukul 8 hingga 10 ada kelas, 10 hingga 12 ada kelas. Kemungkinan semasa 8 hingga 10 tu pensyarah buat Google Meet, so live lah, macam kita FB live ni lah. Ada mungkin 10 hingga 12 pensyarah menggunakan platform yang lain pula. Jadi mungkin masa tu tak payahlah duduk 8 jam you kata depan 8 jam tengok wayang. Tapi kita juga dah maklumkan pada pensyarah, sekiranya kelas tu 4 jam, janganlah 4 jam tu you live memanjang, sebab data, consume data not only for pensyarah tetapi pelajar lagi lah, data dia harus digunakan kalau lah ada 8 ke 7 ke. Jadi saya rasa pensyarah pun daripada last semester kita semua sudah belajar. Ada classes, ada masa bergantung kepada konten. Kita rasa kita mungkin memerlukan pelajar untuk buat live Google Meet.
Ada masa yang penerangan tu mungkin kita boleh gunakan Google Classroom dengan penerangan, kita boleh bagi YouTube, kita boleh bagi slides using narrator kan. There's many ways lah kan. Saya rasa pensyarah pun tak akan menggunakan satu method sahaja. Jadi tak adalah katanya satu hari tu 8 jam live lah. Sampai sakit tengkuk, katanya sakit belakang, macam-macam kita dengar komplain dia. Tapi itulah, ini kami harap ya ibu bapa, penjaga yang kami muliakan fahamlah konsep dia bukan macam itu je. Dan kita pun tak rasa, satu lagi kami pun tak sanggup. Saya tak sanggup nak bersiaran 8 jam atau 4 jam terus menerus secara itu. Dan kita pun tahu Education 4.0 ini, 5.0 ni maaf, di UiTM ini kita ada kepelbagaian. Dan para pensyarah pun kita tekankan pada konsep kepelbagaian ini untuk memastikan kualiti itu terjaga. Saya minta sedikitlah pendapat daripada PM Hanif juga. Best practice dia. Kalau doktor pula macam mana untuk memastikan kualiti jaga macam mana? Kalau doktor pula buat subjek ni macam mana? Bersiaran 4 jam sehari ke macam mana? Okey, sebelum saya cakap best practice, mungkin saya nak memberi sedikit pendapat ke nasihat kepada ibu bapa di luar sana yang anak dia memang berada di rumah actually 24/7 kan. Dan mungkin kita tak biasa tengok anak kita berada di rumah sepanjang masa. Kalau kebetulan anak kita ada ruang untuk kelas dia, alhamdulillah. Ataupun kadang-kadang pelajar ni dia ada ruang, sebab saya semester lepas saya rasa ada pelajar yang dalam tengah-tengah kelas saya dia siap kesana kemari, dia sejak run errands. So kadang-kadang tiba-tiba saya nampak muka dia saja. Nanti tiba-tiba tengah-tengah kelas, okey dia ada. Lepas tu nanti ujung dia tak ada. Okey, saya suspect mungkin dia mengikuti kelas saya pakai handphone dan lepas tu mungkin dia bergerak-gerak. Mungkin saya rasa dia run errands. Dia sedang sambil dia attend kelas saya, dia pergi sana, pergi ke sini. So mungkin kesana kalau ke sini. kesana ke sini, yes. Okey, kalau pelajar tu yang dengan rela hati dia bergerak, dan mungkin dia patut ada priority dia. Tapi mungkin parents pun in the first place, parents kena faham yang pelajar sekarang ada kat rumah, dan mungkin daripada pukul 8 sampai pukul 6, kelas-kelas saya 6 sampai 9. So mungkin kalau kita tahu jadual anak kita kat rumah, at that time kita bukan hanya kita tak boleh ganggu ke apa, but kita tak boleh expect dia run errands, dia buat benda ke sana kemari. Alright, okay, so that's for the parents. Now, saya punya practice pula, sebab saya punya kelas 3 jam. Okay, biasa saya punya kelas antara 6 petang hingga 9 malam. Biasanya kelas saya sebab dia writing, saya banyak hands on. So biasa saya akan spend maximum 1 hour untuk lecture class. Dan PowerPoint slide tu memang saya beri sebelum kelas. So sebelum kelas, pelajar semua ada PowerPoint slide. Saya terlebih hantar, saya parking kat Padlet, saya parking kat Google Classroom, saya parking kat WhatsApp. Dalam WhatsApp tu nanti saya parking attendance dalam Google Form. So sebelum kelas tu semua dah siap. So at least bila sebelum kelas, saya anticipate pelajar yang akan ada problem dengan internet problem. Kalau tiba-tiba saya tengah bercakap dia tak clear, at least dia ada dia punya PowerPoint slides. Alright, dan mungkin cara saya mengajar, saya dah ada pengalaman satu semester ajar ODL. Saya dah perasan saya akan beri scaffolding, baby steps, okay? Contohnya, kalau course tadi saya ada 4 assignment, saya pastikan untuk mencapai kepada assignment yang pertama tu, setiap kali saya habis kelas, saya akan beri sedikit homework. Tapi dia bukan actually kerja tambahan. Saya akan pesan dengan pelajar kerja tambahan. Dia nampak macam kerja tambahan, tetapi dia adalah leading towards menyempurnakan apa yang assignment 1. So cara saya mengajar sekarang dah mungkin banyak membantu dan banyak helping steps untuk pelajar untuk buat assignment. Kalau dulu kita pensyarah, kita nak beri pelajar penerangan pasal assignment, kita berdiri depan kelas, kita cakap
1 jam kita kasih contoh. Tapi sekarang ODL ni saya rasa macam saya tak boleh nak hands on, saya tak boleh jumpa dia. So saya akan pastikan setiap kali habis kelas akan ada baby steps homework yang sikit-sikit. So pelajar memang saya rasa online ni dia kena banyak membaca dan dia kena banyak pergi library kat Google. Bertanggungjawab lah. Yes, maknanya kita tak perlu cakap. Kalau dia tak tahu, dia kena cari kat Google. I think is a normal thing to say Google this, Google that. Okay. Right? Pelajar, you mention Dr. Airil bertanggungjawab sebab sekarang ni yang bertanggungjawab, mereka bertanggungjawab pada pembelajaran mereka di rumah. Di rumah. Yes. Ya, Dan mak dan ayah, ibu bapa, penjaga bertanggungjawab membantu. Memahami memahami itu. Terima kasih. Terima kasih jika anda masih bersama dengan kami. Jika anda belum lagi bersiaran, minta kawan-kawan, sahabat-sahabat, kalau ada pelajar semester 1 khasnya, hari itu kita dah jumpa dah masa 12 Oktober ya, EPDS kita selamat dijalankan dengan para pelajar semester 1. Kita mendengar amanat yang berbahagia dekan, mendapat informasi daripada HCA, HCP, perpustakaan, unit psikologi dan kaunseling serta wakil-wakil sekretariat pelajar, persatuan dan semualah. Kita semua telah mengucapkan selamat datang kepada anda semua. Jika anda di sini lagi bersama kami petang ini, kalau ada apa-apa soalan, apa-apa saja, pertanyaan, apa semua kemusykilan, sila. Dan jika anda ibu bapa dan penjaga yang kami muliakan, sila apa-apa soalan saja, apa-apa komen, kalau kami boleh cuba beri komen balas dan jawapan kami akan cuba sebaik mungkin. Okey, kita mulakanlah. Saya rasa afdal lah ya, sesuai sangatlah pada petang ini sambil-sambil kita minum teh dan makan pisang goreng, kita boleh menjawab beberapa soalan. Saya mulakan dengan soalan pertama daripada saya rasa Puan Liza lah ya. Puan Liza Nordin, Assalamualaikum. Salam. Ada kemungkinan atau tidak pertengahan semester nanti anak saya semester 1 ni kena pergi balik ke kampus? Jadi siapa yang saya rasa dia jawab ni mungkin yang berbahagia dekat lah ya. Ada tak kemungkinan kena balik ni? Assalamualaikum Puan Liza. Jadi itu satu concern yang setiap ayah dengan ibu ya, yang pasti, terutamanya yang daripada Perlis, Sabah, Sarawak dan sebagainya yang jauh-jauh ya. Bukan semua pelajar kita daripada Shah Alam ya. Jadi itu satu concern yang amat yang kita faham. Jadi jawapannya beginilah ya. Kita pun tak ada jawapan yang kukuh kerana COVID ini kita sekarang ni hidup on a daily basis berlandaskan kepada laporan COVID ya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga di KKM ya. KKM dan juga kita punya inilah Datuk Sabri kita, iaitu Majlis Keselamatan. Dia Majlis Keselamatan MKN negara. Ya. Jadi kita for the past 3 days, untuk 3 hari ya lepas, kita tengok bilangan kes-kes COVID melonjak naik, terutamanya di Selangor. Di sini kami sebenarnya dalam red zone ni di sini, dan kami juga bersiaran. Dan kami daripada rumah masing-masing 20 km daripada kampus kami datang untuk memastikan perkara semua berjalan lancar. Ya, pengurusan semua berjalan lancar. Jadi untuk menjawab sama ada tak kemungkinan pelajar kita datang pertengahan semester, sekiranya diandaikan COVID hilang dengan begitu cepat, ya, di mana kerajaan kita sekarang ni cuba mendapatkan vaksin daripada negeri China ya, dan usaha. Tapi pada saya lah, memang saya rasa tak mungkinlah secepat yang dalam sekelip mata kita boleh, apa orang kata, buka balik, dia pergi kepada yang normal sebelum ini. Jadi kepada Puan Liza tadi, saya rasa highly likely, orang putih kata highly likely lah kita akan menjalani ODL daripada rumah, dan kami juga menjalani ODL. Kalau red zone, kami terpaksa bekerja daripada rumah. Hari ini adalah kami ni pentadbir, kami mesti hadir juga di pejabat. Ya, begitu. Jadi saya harap saya dapat menjawab soalan Puan Liza. Ada soalan?
Dan terima kasih kepada Yang Berhormat Dekan. Kita terima kasih ya Puan Liza. Kalau ada nak buat soalan tambahan boleh diberi komen di bawah tu. Type saja nanti kami cuba jawab. Okey, kepada ni saya rasa saudara Emil ke Encik Emil ni, student ke bapa ni, tapi tak apalah. Encik Emil lah ya. Kepada pelajar yang ada masalah, kepada siapa yang boleh dihubungi untuk okey, jadi kalau yang masalahnya banyak. Tapi kalau masalah saya rasa saya mulakan dengan menjawab untuk apa-apa saja isu berkaitan kebajikan khasnya ya, kebajikan tempat tinggal. Kebajikan ini juga dia ada sisi-sisinya, contohnya jasmani, emosi, rohani dia, intelek dia. Kalau ada isu yang berkaitan dengan kebajikan, ada masalah contohnya ada masalah berkaitan sewa rumah ya, ada masalah berkaitan tidak dapat membayar yuran pengajian, ataupun ada masalah berkaitan hostel, apa-apa saja berkaitan kebajikan, saya lah orangnya. Tolonglah hubungi. Dan kami memang di HCP ni, di Hal Ehwal Pelajar ni, kami memang tak tidur. Saya dibantu oleh barisan anak-anak muda yang amat hebat, Sekretariat Mahasiswa, fakulti. Kami ada juga dua orang ahli MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Kita sentiasa bersedia. Di HCP juga kita ada 4. Ada 2 penyelaras dalam kalangan pensyarah. Kita ada executive officer, kita ada kerani. Kami bersedia untuk membantu. Kalau kami tak dapat membantu, kami bawa. Ya, kami saya tambah sikit. Dia ada job SAR di Hal Ehwal Pelajar, di mana itu adalah jawatankuasa induk ya, risiko ya, untuk menjaga risiko apa-apa berkaitan dengan ini. Kalau kegusaran tentang COVID juga, kita ada pusat gerakan COVID-19 yang bergerak 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi berkaitan keselamatan, kebajikan apa semua, memang saya berani katakan, kami jamin lah, kami jaga. Kami usaha yang terbaik. Mungkin tidak sempurna, tetapi pada pihak HCP itulah yang kami lakukan. Saya bagi tahu juga 2.57 pagi, 2.59 pagi contohnya ada laporan mengatakan pelajar sekian-sekian ada masalah sekian-sekian. Kalau boleh kita selesaikan pukul 3 pagi kita selesaikan. Tapi kalau tak dapat, esok pagi itu bila pejabat lain dah buka, PTJ, Pusat Tanggungjawab lain buka, di situlah kita akan bawa. Contohnya untuk permohonan kebajikan wang tentang wang zakat contohnya, kita bantu, kita bawa pusat zakat. Saya sendiri akan bawa, dan kita secepat mungkin di pusat zakat UiTM juga amat cekap. Tak boleh kalau yang tidak layak mendapat zakat, macam mana kita bagi juga sedekah. Ya, kita ada wang sedekah, wang bantuan, macam-macam lah. Cuma yang kami minta, dan saya sendiri secara peribadi, mak ayah, ibu bapa, para penjaga yang saya hormati, tengok anak-anak lah, minta pantau. Sebabnya kadang-kadang anak-anak kita ni dia malu, dia tak bagi tahu. Yalah, kita pun biasa muda kan. Saya waktu saya ada rambut dulu, saya muda dulu, saya ingat kalau ada apa masalah, saya memang tak akan bagi tahu mak ayah. Dia malu, konon je lah, konon boleh handle sendiri. Tapi lepas tu mulalah stres lah, depres lah, macam-macam lah. Jadi minta tolong. Dan kami juga di sini, saya minta tolong para pelajar semua, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua, sama-sama melihat, jaga. Inilah lagi sekali ya, kita jaga kita, pelajar jaga pelajar. Bagi tahu kalau ada masalah apa semua. Jangan, saya punya slogan ni mudah. Slogan di HCP kami katakan, kita banyak slogan lah. Satunya ialah jangan terseksa dalam diam. Jangan terseksa dalam diam. Ada masalah, bagi tahu. Sebabnya tentunya anda di APB ini, Akademi Pengajian Bahasa ini, untuk mengaji, sambung pengajian sampai berjaya. Tugas kami adalah memastikan kami memudahkan perjalanan dengan anda itu. Itu daripada pihak HCP. Kalau masalah HCA, saya pusing kepada Dr. Zaimah. Sila yang berusaha, Doktor. Okey, terima kasih Dr. Airil. Prof, dari segi sekiranya masalah akademik, pelajar boleh menghubungi ketua program masing-masing. Rasanya by now dalam setiap program, ketua program ada dalam WhatsApp group. Boleh hubungi ketua program. Untuk minggu hadapan, pelajar juga akan setiap pelajar akan ada penasihat akademik yang juga boleh membantu pelajar-pelajar sekiranya ada masalah dari segi akademik juga. Dan pelajar juga boleh menghubungi AR akademik. Ini dari segi akademik ya, sekiranya pelajar menghadapi masalah. Dan saya tengok ada juga soalan berkenaan pengecualian kredit. Pelajar boleh hubungi ketua program untuk bertanya dengan lebih lanjut berkenaan dengan pengecualian kredit. Maksudnya okey.
Terima kasih Yang Berusaha Doktor. Kita teruskan. Jadi soalan tadi tentang apa-apa masalah. Jadi masalah itu memang kalau ACP ni kami memang bersedia untuk menghadapi sebarang masalah. Kalau daripada pihak ACA segala-gala masalah berkaitan akademik itu memang kita dah bersedia. Ada masalah yang akan berlaku di luar jangka ya. Dan saya bagi contoh ya. Saya di sini saya ingin memetik kata-kata yang berbahagia dekan kita. Beliau mengatakan kita hidup daripada satu hari ke satu hari je sekarang ni ya. One day at a time. Right? Dan itu juga yang berlaku ya. Kita contoh ya, kalau kita terlihat di KBT, di KKM ya, semua di MKN semua sama. Walau macam mana pun bila kita bercakap tentang tragedi kemanusiaan ini, kita harus bersedia. Kita harus bersedia. Apa keputusan yang kita buat, apa perancangan yang kita buat pada pagi tadi, mungkin tengah hari ini berubah. Betul. Ya, tengah hari ini terpaksa diubah. Petang kalau tak tengah hari dia petang, tak petang malam. Jadi ini satu perkara yang kami mohon sangat-sangat empati dan simpati lah daripada ibu bapa, daripada penjaga macam ini kan. Kalau tiba-tiba lah katalah ya ODL ini terpaksa kita gantikan dengan face to face. Maka datanglah, anak-anak pun harus datanglah. Janganlah kata pula oh ini tiba-tiba tukar lagi. Dia bukan konsepnya itu. Konsepnya itu adalah kita dalam satu keadaan pandemik. Pandemik ini bukan hanya berlaku di negara kita tetapi global. Dan bukan jangka masa pendek. Bukan jangka masa pendek. Ya, itu betul sangat-sangat. Jadi sama-samalah kita bersimpati, berempati, faham yang sebenarnya kami ini walau macam mana pun kebanyakan pelajar, pengajian pelajar itu tetap misi dan visi kami. Objektif kami yang utama itulah dia. Dan kami akan membantu segala yang boleh kami bantu daripada segala sudut. Cumanya apabila di rumah maka tanggungjawab itu jatuh juga kepada emak, ayah dan kepada penjaga. Kami ini secara online ni tak bolehlah kami keluarkan tangan ke panggil secara daripada dalam komputer tu. Jadi kena ingat tu. Kami mohon juga bantuan daripada belah emak, ayah dan penjaga. Okay. Sedikit tambahan Dr. Airi. Ya, silakan. Sekiranya ibu-ibu dan ayah-ayah mempunyai soalan-soalan yang penting ya, bolehlah sebentar lagi di hujung rancangan kita akan paparkan email dan juga nombor telefon Dr. Airil kita, Timbalan Dekan ACP yang saya sebut sebagai papa lah kepada pelajar-pelajar dan LG di sini atau dalam bahasa Inggerisnya surrogate father. Ya. Pak Angkat Ya, Pak Angkat ya. Okey, kalau boleh Pak Long lah. Pak Angkat. Terima kasih Prof. Jadi kita tengok lagi soalan. Saya rasa untuk ODL adakah akan dijalankan sepanjang semester 1 daripada Cik Siti Hajar? Saya rasa itu jawapan kita dah bagilah kot tadi ya. Betul. Kita tak tahu keadaan semasa. Sekali lagi kita ikut apa KKM kata, apa MKN kata. Kemudian apabila dah ada perkeliling daripada sana, perkeliling itu pula akan dicerna ya, difahami oleh pejabat Naib Chancellor yang berbahagia Naib Chancellor. Dari situ akan keluar perkeliling baru. Bila sampai ke tahap kami, barulah kami akan bincang lagi sekali dan implementasi sebaik mungkin. Jadi nak kata minggu depan ke bulan depan ke itu tak adalah yang Prof tak adalah susahlah nak cakap macam itu. Sebenarnya kita cari yang terbaik, pelaksanaan yang terbaik dan tolonglah fahami, berempati, bersimpati bahawa keputusan kadang-kadang terpaksa dibuat pada hari yang sama dan berubah-ubah. Ya, untuk keadaan semasa. Okey, soalan seterusnya daripada Nur Mastura Rohani. Maaf saya nak bertanya, adakah status ini lain sikit lah konsep ni. Tapi tak apa, apakah status akreditasi bagi kos bahasa Arab komunikasi profesional adakah diiktiraf MQA? Ya. Saya rasa saya boleh menjawab itu. Kita telah pun ada surat beranah ya akreditasi ini pada bulan Ogos 2016 ya, telah disahkan bahawa program bahasa Arab komunikasi profesional ini adalah sah dan para pelajar tidak perlu graduan pelajar dan graduan bersekali ya. Mana yang dah graduate itu tidak perlu gusar bahawa mereka JPA telah recognize ya LG 242. Itu jawapan saya. Ada tambahan daripada Dr. Zaimah? Tak ada. Tak ada. Okey. Alright. Sebab itu setiap program mesti melalui proses MQA. Setiap kursus pun mesti melalui MQA.
Betul. Itu yang pun dalam jawab. Dan seperti kata yang berbahagia dekat tadi tu, apa nama ni, tidak dapatlah kita implementasi kalau program itu tidak ada Ya, implementasi. Ya. Nanti kita buat sesuatu yang illegal. Ya. Betul. Itu satu pemahaman ya. Jadi di sini dengan penuh yakinnya kami mengatakan semuanya terakreditasi. LG ni ya, semua LG ni kita. Okey, seterusnya ada satu soalan, saya rasa ini saya kena pergi pada Dr. Zaimah lah. Dah jawab. Tadi Dah saya jawab, dah jawab. dah jawab. Okey, pengecualian. Ya, kena pelajar boleh hubungi ketua program untuk pengecualian kredit. Sebab setiap pelajar mungkin ada different Berlainan. courses berlainan. Ya. Jadi kenalah hubungi ketua program masing-masing ya. Soalan seterusnya tu menarik tu. Oh, Soalan Okey, yang saya rasa seterus soalan terus ni Menarik. mungkin Siapa? Menarik ya, pendapat ya. Dr. Aidil mungkin Kita, boleh kita bertanya. pusing. Saya rasa ini dan untuk last kali nanti mungkin kita bagi juga pandangan kepada kita sebagai mak dan ayah kita ni pun parent. Apa harapan kita kepada mak ayah dan para penjaga yang kita muliakan di sana di luar sana tu kan, apakah harapan kita dalam keadaan ODL ini. Tapi sebelum ini memang menarik ni. Jadi soalan daripada Cik Anis Ashura. Waalaikumsalam. Tuan dan puan, saya Anis. Saya baca sikitlah sebab dia panjang ya. Siapa-siapa yang sedang mendengar. Saya ada masalah berkaitan dengan pembelajaran secara ODL. Saya jadi lemah semangat untuk belajar. Saya tak seronok untuk belajar sebab kelas secara ODL ni tak real. Ni real saya kata real. Tak real. Tak real sungguh bagi saya. Saya juga malu untuk on kamera dan mikrofon. Itu tak apa, kami pun sama, jangan takut. Aduh, kami pun malu juga kan. Serta malu untuk bertanya dalam kelas sepanjang kelas berlangsung. Apa nasihat serta tips yang boleh diberikan kepada kami sebagai pelajar yang menghadapi pembelajaran secara ODL? Terima kasih. Saya rasa mungkin kita buat ram daripada belah sana. PM Dr. Hanim, sila. Okey, Mana? mungkin saya tak tahu. Saya ini tips spontan, saya tak pasti sama ni betul ke tidak. Mungkin kalau pelajar ni dia ada dua tau. Number one, sebenarnya orang yang pemalu semasa ODL ni, dia ada lebih banyak peluang untuk bersembunyi semasa ODL sebab dia bukan depan-depan. Ini macam keyboard warrior lah. Okey. Walau bagaimanapun, saya rasa untuk pelajar yang hendak memulakan ODL, kalau dia tak biasa, mungkin dia boleh buat one-to-one meeting secara video call dengan pensyarah tu dulu. Mungkin kalau dia malu, dia berbual secara one-to-one dengan pensyarah, ataupun dia cari satu kumpulan yang kecil, 2-3 orang buat Google meeting date dengan pensyarah. So small group, so try macam tu dulu. So lepas tu baru boleh try dalam kelas yang besar. Itu saya punya tips. Saya tak tahu betul that one betul tidak lah. Okay? Pada hemat Dr. Zaimah. Mana pada hematnya pula? Ini pakar akademik ni mana ni? Dari segi malu, macam Dr. Hanim cakap lah, dari segi malu sebab actually semasa ODL dijalankan, kalau dari segi live, katalah face to face, then you kena dari segi presentation, sebab kita ni program LG, program Professional Communication, maknanya kita menekankan dari segi komunikasi, di mana kita memang mengharapkan pelajar yang berada dalam program ini adalah seorang yang berani berkomunikasi. Mungkin ODL ni salah satu cara untuk memupuk diri supaya lebih berani, sebab semasa ODL, kalau you berkomunikasi, kadang-kadang pelajar ni dia switch off dia punya kamera, mungkin you lebih berani untuk bertanya. Sebab ODL ni kita bukannya pensyarah ataupun pelajar, kita tak tengok muka daripada satu ke satu kan. Jadi sepatutnya pelajar gunakan ini untuk memupuk keberanian untuk berkomunikasi, kerana pelajar telah berada dalam kursus ini. Bagi pandangan saya lah, sebab saya rasa pelajar yang saya tengok semester lepas yang tak berani bila ODL, mereka berani. Dan juga contoh lagi, kalau pelajar saya dari kalau saya buat kelas, kalau yang group work, saya akan adakan Google Meet hanya untuk pelajar group yang kecil, small group. Yes. Jadi pelajar mungkin lebih berani. Yes.
pelajar akan berani bertanya. Kalau pelajar tak tanya, kita akan tanya satu pelajar. Kalau ada 30 mungkin kita tak boleh buat macam tu. Tapi bila in small group, saya boleh bertanya. Jadi kalau saya tengok semasa face to face sebelum ni, pelajar tu diam je. Tapi bila saya dah buat small group, mungkin group 8 ke 6 ke, pelajar terpaksa lah bercakap. Jadi kita pun tak be judgemental tu pelajar macam ni. Because of classes. Okey, terima kasih Dr. Zaimah. Okey, yang bersama Dr. Zaimah telah memberi pandangan. Apa pandangan yang berbahagia dekan? Macam mana? Terima kasih Dr. Hairil. Saya rasa apa yang disebutkan oleh Dr. Hanim dan juga Dr. Zaimah tadi ya, sangat-sangat apa orang kata apt, cakap orang putihnya ya, sangat-sangat tepat sekali tentang situasi yang dihadapi oleh apa nama pelajar tadi? Anis ya. Jadi Anis dan juga tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, izinkan saya bertutur dalam bahasa Inggeris ya. The point is here, considering what has been said about how to actually perform in ODL, the most important thing is actually to change the mindset of the students. Yeah, you yourself will have to change because you are actually learning in a different situation altogether. You are learning from the comfort of your home, and you are learning through a computer or a laptop. So the point is to ensure that you develop the confidence. Yeah, you must change your attitude or attribute. That means you must be very, very positive thinking. Positive thinking. Do not make decisions based on wrong reasons. For instance, like you are shy because you cannot speak well. So how do you overcome that? Actually, with this ODL, it is helping you because you have the option of writing whatever you want to know at the side, at the chat. So if you're shy to actually speak up, you have an alternative to actually type. And just like it's not a good example that the keyboard warrior, but for the wrong reasons, right? But here, for the right reasons, you are able to communicate with the lecturer through writing. Now, it doesn't matter how wrong your grammar is, how correct your grammar is, but the point is, you need to have that soul of wanting to learn, wanting to better yourself, irrespective of how you look like or how the background looks like. Yeah, so it is very important to have that very positive mindset. And if you are, let's say, if you are very shy, what you can do is that you put the laptop far from you, so that at least they can see just a small glimpse of your face. Yeah, but that makes you even bigger because the lecturer can see the whole body. But the good thing about seeing the whole body is in English for professional comm, Malay for professional comm, Arabic for professional comm, English for intercultural communication. We lecturers need to see your communication and your whole body language. So it is important for you to actually put the camera as far as possible so that we are able to see your body language for the right reasons. So if you can help us by doing that, we are able to help you. So your first stumbling block is actually to have a very positive mindset, irrespective of who you are, what is your social and economical status. We do not look at that. We are not looking at whether you are from the rural area or the urban area. Whether your house looks nice or your house don't look nice, it does not matter to us. But what matters in our heart is, basically, we want to impart the knowledge. We want you to get the proper knowledge, and hence, we want to take care of the quality of the education that we bring to you through the computer. So, to overcome this shyness
and replace it with confidence. Yeah, it has to come from you. You have to empower yourself. So actually, this COVID-19 pandemic is actually teaching everybody to empower themselves to get the proper education. Just like what Dr. Zaimah said, you are responsible for your own education. How do you want it to be? Yeah. So my advice to Anis, don't worry, you are not alone, and we are doing this for the very first time. So when you come to the second semester, yeah, or you are coming to the first semester for that matter, push away all the shyness away, push away all the ego away, push away of all the, I would say, the, how do you say, kalau rasa rendah diri, inferiority complex away. Why? Because we lecturers are not looking at you from that angle. We are only interested in you getting that quality education. And we are actually giving you the opportunity through writing all those things. Yeah? And so on and so forth. And like what I'm doing now, gestures and body language is very important. Yeah? Because we are in the area of professional communication to make sure that the messages get across. Very important. Thank you. Thank you. Terima kasih yang berbahagia dekan. Dan itulah tiga-tiga pendapat. Jadi saya bagi sedikit je pendapat. Mahu belajar ODL tapi malu di hati siapa yang tahu. Aduh, macam mana tu ya? Malu apa anakku? Janganlah malu. Tak ada masalah. Dalam kita belajar ini, saya bagi komennya senang. Semua kita bermula daripada tidak tahu, dan kemudian kita tahu. Itu saja. Dan ini orang-orang muda kata jangan judge, jangan judge. Tak ada siapa-siapa judge lah. Pada itu saya judge lagi kepada pelajar yang tidak mahu mengambil bahagian. Itu saya judge. Itu saya judge. Kalau saya berjarah, itu yang saya judge. Tetapi kalau yang rajin bertanya, bodohlah soalan ni. Mana ada soalan bodoh? Tak ada lah kita. Saya rasa you are mature enough. Kita pun bukan diploma, kita degree. Degree level, nanti kita akan bawa ke master, PhD, mana tahulah kalau ada rezeki. So, saya rasa daripada sudut sahabat-sahabat lain, tak adalah. Janganlah nak malu apa. Nak malu apa. Kalau soalan itu tak berapa betul, okeylah. Kalau saya nak buat apa, saya lemah semangat, jangan lemah semangat lah. Lagi kuat semangat. Lagi kuat semangat. Sebabnya ODL ini, ya, tanggungjawab itu harus jatuh kepada kita. Ya, malu bertanya, jangan malu bertanya. Kami ni seronok, sungguh seronok. Kalau student tanya soalan, mana-mana pensyarah pun sama, mana-mana pun guru, memang kita tunggu soalan. Tidak ada soalan bodoh, tidak ada soalan tak relevan, tanya sajalah. Ya, dan kita akan kongsi, kita akan cuba jawab sebaik mungkin. Jadi jangan rasa ODL ini melemahkan semangat, apa nama ni, tak sama, macam memang tak real, memang tak real. Tetapi yang kita bercakap melalui kamera ini real, kami ni real ni. Real ni. Real ni, ini orang betul ni. Bukan robot ya. Bukan robot, bukan bots. Jadi semuanya betul. Semangatlah. Buka minda. Ya, jangan malu-malu. Malu apa anakku? Jangan malu. Jangan malu. Kita bersama-sama, kita sama-sama, we'll get through this, and one day when things are better, you will come, ya, datang ke kampus, kita berjumpa. Time tu nanti baru kita boleh tengok dan merasalah kemesraan itu. Weh, nanti kita tunggu time tu sangat-sangat ni. Kami tunggu nak berjumpa. Kami tunggu nak berjumpa anda semua. Okey. Ada lagi komen? Dan saya rasa kata Irene, Anis ni sebenarnya tak adalah tak berani. Kalau dia tak berani, tak tulis tu. Oh ya, sorry. Saya rasa dia memang berani. Saya salah. Memang tak berani sebab dia tulis betul. tu. Maknanya dia dah ada start untuk. Cuma segan nak live. Nak live tu segan. Tak apa. Praktis lah buat IG live. Betul. Kalau IG live dah tak ideal lah kan. TikTok tak nak. TikTok tak nak. Tak. Ni tak pandai TikTok. Tak pandai. Okey, itu bagi contoh. Ada soalan seterusnya. Oh, ada satu, ada jawapan. Itu jawapan daripada Cik Anis lah. Jawapan kepada Cik Anis lah. Terima kasih. Soalan last lah. Saya rasa. Ada lagi soalan? Tidak ada apa soalan? Apa-apa komen saja tak ada. Tak ada. Kalau macam itu saya Kita buat rumusan. lah. Tapi rumusan dia daripada sudut pandang kami ini sebagai ibu bapa,
Ya, mak dan ayah. Kami ini sebagai parents. Jadi kita buat rumusan secara itulah. Saya alam kita pusing macam mana? Pusing daripada belah ibu dulu lah. Ibu dulu. Okey, so sekarang Ya sudah. Yang berbahagi di kanan. Ayah. Ayah. Ya nak Ustaz. Ibu lah Ibu. ibu dan ayah. So sekarang ini beri pandangan dari sudut ibu pula. Kepada ibu-ibu dan ayah-ayah di sana. Okey. Apa nak pesan? Sebagai anak saya pun ODL juga. So kepada ibu-ibu di sana yang anaknya sedang ODL, kita kena faham yang anak kita sebenarnya nampak macam duduk diam, nampak macam duduk dalam bilik sepanjang masa, nampak macam duduk depan komputer sepanjang masa, tetapi sebenarnya dia sedang, kalau dia tak dengar kelas, dia tengah buat assignment, mungkin dia tengah buat homework, dan kita kena refrain, kita kena menahan diri kita untuk minta tolong itu, dan walaupun sekadar untuk ambil itu dan ini, kita kena anggap seolah-olah masa yang dia cakap dia ada kelas tu, kita kena anggap seolah-olah dia memang tak ada rumah, sebab dia memang tengah kelas. Itu saya punya nasihat ibulah. Dan jangan kasih anak overeat lah bila online kelas. Okey. Sila. Sebagai seorang ibu lah ya. Okey. Ibu kepada ibu ni. Okey, anak saya pun sama juga seperti anak Dr. Hanim. Sekarang dalam semester 3 juga ber-ODL. So semasa anak saya mula-mula sekali dapat jadual waktu, timetable, saya tanya Isnin kelas apa, pukul berapa, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi sekiranya saya sebenarnya tahu jadual anak saya. So sebelum saya keluar bekerja, saya akan tanya sekali lagi, hari ni kelas pukul berapa, pensyarah masuk kelas ke macam mana, ada kelas, pakai apa, Google Meet, WhatsApp. Tak adalah terperinci, cuma nak tahu anak saya ni dia masuk kelas ataupun tidak. Pantau lah ya. Ya, pantau. Dan saya pastikan beliau, saya nasihatkan anak sendiri, sebagaimana you pergi face to face ke kelas, sebagai itulah you harus lakukan di rumah. Mula-mula pagi bukan atas katil. You harus mandi bersiap macam you nak pergi kelas. Pukul 8 kelas start, you berada di meja. Okay, you tutup pintu pun tak apa, so that kita tahu you berada dalam kelas. So jadual tu memang dah pasti. Dari segi makan ke minum ke, saya pun pastikan tengah hari okey. Kalau di masa hari kelas yang dia banyak kelas sikit, okey, saya pastikan lunch tu sebelum saya bekerja memang ada. So that dia mungkin tak ada masa untuk masak nak ni. Walaupun berada di rumah, kalau kelas 8 jam, 6 jam mungkin dia pun penat juga, pelajar ni penat. Jadi parents pun mungkinlah kena pastikan dari segi makan minum masa ber-ODL. Sebagai ibu ya. Sebagai ibu ya. Saya rasa kalau itu paling molek sekali, yang berbahagi ni kan akan memberi rumusan terakhir lah nanti. Saya bagi komen sikit je. Ya. Saya pula, anak saya pun sama juga ODL, tapi dia ODL 13 tahun, bersih anak remaja. Jadi bila ayah dia nampak dia online, dia akan tanya, ini bukan kelas ke time ni? Tak ayah, no ayah, tengah English class, boleh relax. Oh, boleh relax. Paling tidak tanya. Yang paling tidak tanya, kita bertanya lah pada anak kita. Kebetulan juga anak saya memang ODL betul, kerana beliau tidak berada di Malaysia, beliau di Indonesia. Secara sentiasalah ODL, walaupun hidup biasa pun ODL, online dan distance learning. Kalau dalam keadaan ini pun ODL. Tetapi adakah dia mengaji, sambung mengaji macam biasa? Sama. Kita sebagai ayah memang kita kena tanya juga sikit-sikit, jentik sikit lah, jentik sikit. Tengah buat apa tu? Okey, pada masa yang sama, adakah berarti bila belajar online ni online saja wahai anak-anak muda? Tak, ya. PUBG Mobile tu main lah, chicken dinner tapi malam-malam. Ya, malam dinner dah relax juga lah ya, nak level up dalam Mobile Legend tu nantilah malam-malam dah. Bila habis mengaji. Ya, dan jangan lupa Among Us ya. Among Us itu boleh main juga, tapi janganlah masa tengah dalam kelas pun Among Us juga kan, tiba-tiba kami tahulah. Kami tahu sampai dekat game tu. Kami pun gamer juga. Jadi macam itulah ya. Relax, dia santai-santai, tapi belajar tetap belajar. Untuk taman kita itu tetap belajar ya. Itu pesanan saya daripada seorang ayah yang tak berapa nak muda. Okey, dan akhir sekali untuk menutup kata,
Kita kembali kepada yang berbahagia dekan kita, Prof. Dr. Haji Mazli. Silakan pesanan untuk ibu bapa, mak ayah. Terima kasih kepada Dr. Hairil. Dan saya sebenarnya sama seperti ibu-ibu, seperti bapa sebelah, kecuali anak-anak saya dah besar, dah umur 31, 20 lebih. Cuma ada anak yang satu yang ketinggalan kereta api, umur dia 12, yang itu baru dia darjah 6, yang itulah ODL di rumah. Jadi pun sekarang ini dengan ketiadaan ibunya, kerana ibunya sudah meninggal 2 tahun lepas, jadi saya memang di rumah itu sebagai single parent lah. Jadi sebagai seorang single parent, saya rasa yang penting saya nak nasihatkan kepada para pelajar dan juga kalau boleh kerjasama daripada ayah-ayah dan ibu-ibu adalah kesediaan ataupun dalam bahasa Inggerisnya readiness. Kita boleh mendengar berbagai-bagai berita ataupun belajar macam-macam tentang open and distance learning. Tetapi pada saya sebagai seorang bapa, orang kata single parent, readiness amat penting. Readiness, saya pergi kepada pelajar dulu. Readiness maksud kata pertukaran mindset dan juga persediaan menghadapi ODL daripada rumah. Contohnya katil itu sekarang ini tidak ada didefinkan sebagai katil sahaja tempat tidur. Katil itu sekarang ini berfungsi sebagai tempat untuk discussion, tempat untuk menghadiri kelas, tempat untuk membuat assignment. Jadi mana kata kesediaan kita sebagai seorang pelajar, kita mesti definisi katil itu bukan nampak katil tidur. Jadi tidak berlaku begitu dah. Mana kata in the future katil ini, industri perabot pun akan menukar desain katil itu menjadi satu perabot yang boleh ditukar menjadi meja pada siang harinya. Malam jadi katil, lepas itu boleh bertukar pula, dia jadi macam transformer. I think that is the way to go in the future. Our bedroom will be changed forever. Sebab fungsinya sudah multi-purpose. Jadi saya harap anak-anak, pelajar-pelajar LG membuat persediaan readiness itu. Bagaimana menghadapi yang macam kita tadi cakap, timetable-nya tetapi di rumah. Apa persediaan dia? Mentalnya, fizikalnya, dari segi rohaninya. Jadi semua itu mesti dah ada what to anticipate. Itu daripada segi pelajar. Kepada ibu-ibu dan ayah-ayah, saya mohon sangat-sangatlah, kita pun sebagai ibu dan ayah mesti bersedia untuk menghadapi ODL anak-anak kita di rumah. Jadi lazimnya sebelum ini kita lihat anak-anak dan kita yang daripada UiTM ke, yang daripada USM ke, UKM ke, UPM, apabila mereka berada di rumah, di dalam kepala kita sebagai ayah dan ibu adalah mereka berehat di rumah. Dan mereka sepatutnya membantu ayah dan ibu apabila mereka di rumah. Tetapi saya mohon sangat-sangat supaya ibu-ibu dan ayah bertukar sedikit pemikiran supaya apabila mereka berada di rumah di sepanjang semester contohnya, bagilah mereka ruang, bagilah mereka peluang untuk mendapatkan ilmu dengan sebaik mungkin. Dan saya rasa berkat usaha kita ke arah itu sebagai ibu dan ayah dan doa kita yang tak lekang-lekang, moga mereka, anak-anak kita mendapat kejayaan, akan membantu mereka menghadapi dugaan-dugaan cabaran-cabaran ODL ini di rumah. Itu harapan saya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Dekan Akademi Pengajian Bahasa, Prof. Dr. Haji Ahmad Mazli. Terima kasih kepada Timbalan Dekan Akademik Al-Ihwal Akademik Dr. Zaimah. Terima kasih kepada PM Dr. Hanif.
Timbalan Dekan Pendidikan, Jalinan Industri Masyarakat dan Alumni. Terima kasih kepada anda daripada saya Arya Haimi. Anda telah bersiaran bersama kami melalui FB Live bersama pengurusan eksekutif Akademi Pengajian Bahasa bersama para pelajar dan juga ibu bapa penjaga. Hari ini Jumaat 16 Oktober 2020. Kalau panjang umur murah rezeki, mungkin kita akan bersiaran lagi selepas ini. Kita cari topik lain pula. Seronok rasanya ya. Saya tinggal sedikit. Ada sedikit. Ya. Saya ingin berkongsi sebenarnya ada peribahasa untuk kita semua lah. Peribahasa yang dapat memberi semangat kepada untuk pelajar dan juga ibu-ibu dan ayah ya. Yang pertama sekali adalah peribahasa di dalam bahasa Inggeris yang berbunyi Rome is not built in one day. Jadi makna kata kita nak build kecemerlangan anak-anak kita haruslah bermula daripada hari ini. Jangan kita bagi kerjasama itu di hujung mereka belajar. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah practice makes perfect. Jadi walaupun pelajar ini belajar di dalam ODL, walaupun kita ayah dan ibu kita yang berada di rumah, tapi kita kena practice so that the flow, the dynamics in the house is very effective dan memberi peluang dan ruang kepada anak-anak kita belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah peribahasa bahasa Melayunya, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sambungi. Jadi makna kata di situ usaha kita sangat penting. Anak kita berusaha untuk mendapatkan ilmu. Kita sebagai ibu dan ayah berusaha pula membantu mereka mendapatkan ilmu tersebut. Jadi di dalam rumah kita kena adakan satu symbiotic environment, symbiotic yang win-win situation. Oleh kerana dalam rumah, kalau sebelum ini, kalau masa semester anak-anak kita tak ada di rumah. Jadi rumah adalah untuk personal space ibu dan ayah dan anak-anak lain. Jadi sekarang personal space itu telah dikongsi bersama anak-anak kita di rumah. Jadi kalau boleh, saya harapkan ibu dan ayah memberi mereka personal space, personal space mereka untuk mereka berkarya, untuk mereka belajar. Dan akhir sekali adalah peribahasa yang berbunyi Allah bisa, tegal biasa. Sekiranya tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah menghadapi cabaran untuk melihat mereka anak-anak di rumah, kita tak biasa, kita rasa janggal. Tetapi lama kelamaan itu akan menjadi sesuatu yang normal. Itulah disebut the new normal. Jadi Allah bisa, tegal biasa. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi yang berbahagia Dekan, yang kami muliakan, ibu bapa, mak ayah penjaga dan para pelajar yang kami sayangi. Bersama-sama anda telah bersama dengan kami, perusahaan eksekutif kami mewakili sahabat-sahabat barisan pensyarah Akademi Pengajian Bahasa yang tidak putus-putus, tidak lemah semangat dan akan terus meneruskan ODL sebaik mungkin. Seperti kata saya tadi, mungkin kita akan bersiaran lagi selepas ini, kita cari topik. Jika anda ada idea, boleh letak topik. Tidak rasa seperti forum perdana pula petang. Okey, sekian saja daripada kami. Salah dan silap saya mohon kata-kata kalau ada tersilap. Apa-apa pun kita teruskan usaha, kita doakan yang sebaik mungkin agar COVID-19 ini dapat dikawal seterusnya, dihilangkan, dinyapkan daripada muka bumi ini. Kita kembali ke studio utama Facebook dan sekian saja siaran langsung pada petang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih daripada kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Alright. Alhamdulillah.